Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman ala rasulillah mustafa habibina mujtaba sayyidina badrul hujjah Muhammadinil amin wa ma'usul rahmatan lil alamin. Summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pengertian dan pembahagian jihad. Jihad dari segi bahasa adalah juhdun, yakni berusaha. Apa yang dimaksudkan dengan jihad adalah usaha memerangi musuh dengan perang dan seumpamanya, dan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perkataan usaha yang dimaksudkan lebih khusus, usaha yang disalurkan untuk memerangi musuh. Para ulama telah membahagikan jihad atau memperincikan lagi jihad kepada beberapa bahagian. Pertama, jihad menentang nafsu. Jihad ini adalah jihad yang pertama sekali sebelum kita pergi jihad-jihad yang seterusnya. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-6, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan sebarang siapa yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Ia diambil dari perkataan yujahidu li nafsi, iaitu berjihad untuk diri sendiri. Yang kedua ialah jihad menentang orang munafik. Ini semua bentuk jihadnya berbeza, tapi ia dimasuk dalam pengertian jihad. Yang ketiga, jihad menentang orang-orang kafir, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wa munafiqin wa ghaluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi Muhammad, jihadlah, tentanglah orang-orang kafir dan munafikin, dan bertindak kasarlah ke atas mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau kita lihat dalam pembahagian jihad ni, kita dapati sebelum kita hendak masuk jihad yang kedua dan jihad ketiga, jihad yang pertama ni mesti kita selesaikan dulu, iaitu jihad menentang hawa nafsu. Sebab jihad menentang hawa nafsu adalah musuh pertama dan musuh yang paling dekat dengan kita. Jihad yang kedua dan ketiga dapat dilaksanakan berdasarkan jihad yang pertama. Kalau jihad pertama dapat dilaksanakan, barulah jihad kedua dan jihad yang ketiga dapat ditunaikan. Apa itu jihad menentang hawa nafsu? Jihad yang maksud dengan jihad menentang hawa nafsu ni adalah jihad yang berusaha ke arah melaksanakan kewajipan dan meninggalkan yang benda yang haram. Ulama membicarakan tentang jihad melawan hawa nafsu ni terbahagi kepada dua, iaitu nafsu pertama, nafsu yang menjorok kepada kejahatan, dan nafsu yang kedua ialah nafsu yang menurun kepada kebaikan. Jadi maka nafsu ni saling berlawanan untuk mengajak kepada kebaikan ataupun kepada kejahatan. Kat sini saya nak bawa satu kisah seorang penjahat yang ingin bertaubat. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang penjahat ni, dia nak bertaubat. Dia masuk masjid. Ketika itu Rasulullah SAW tengah imamkan solat. Setelah Rasulullah SAW solat, Rasulullah dan para sahabat berbincang. Ketika itu penjahat itu dengar yang Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan memperolehinya ketika sudah halal. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pun bersurai. Pemuda itu pun meninggalkan masjid, tapi hati dia masih ragu-ragu nak bertaubat ke tak nak bertaubat. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu terkesan ke hati dia. Malam pun menjelang. Suasana malam tu sentiasa goda dia untuk melakukan kejahatan. Tiba-tiba dia pun hasrat nak merompak sebuah rumah yang ditinggal oleh seorang janda. Dalam rumah tu memang dapat banyak makanan yang enak. Bila dia tengok makanan tu mesti nak makan. Waktu dia nak makan je makanan yang dalam rumah tu, dia teringat kata-kata Rasulullah siang tadi. Jadi dia tak jadi dia nak makan. Dia pergilah bilik lain, ke setiap bilik. Dan satu bilik tu dia jumpa perhiasan dengan wang yang banyak. Waktu dia nak ambil tu, dia teringat lagi kata-kata Rasulullah. Dia pun batalkan niat dia balik. Lepas tu dia pergilah dalam rumah tu, ada satu bilik yang besar. Dalam bilik tu ada seorang janda yang tidur lena. Waktu dia tengok tu, dia pun terdetik, hati dia tergodilah. Rupa wanita janda tu cantik, rupawan. Tapi bila dia dekat je dengan wanita tu, dia teringat balik kata-kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, ia akan memperoleh barang tersebut ketika ia sudah halal. Hari sekali dia pun batalkan niat dia keluar terus daripada rumah. Keesokan paginya,
Dia pun pergilah solat subuh dekat masjid. Kali ni memang tekad betul dia tak nak dah buat salah, dia tak nak buat dosa, dia betul-betul nak bertaubat dengan Rasulullah. Lepas dia solat, dia duduk tepi kat menyendirilah seorang-seorang kat tengah masjid. Dia renung peristiwa apa yang dia buat dulu. Dia hitung betapa dosa yang dia pernah buat. Waktu ketika matahari terbit, seorang wanita datang ke masjid. Dia cerita kat Rasulullah kejadian yang berlaku kat rumah dia. Walaupun dia beritahu Rasulullah, dia kata walaupun barang rumah dia tak ada apa yang hilang, tapi dia takut pencuri tu datang lagi. Lepas tu dia minta Rasulullah carikan seorang yang sanggup menjaga rumah dia. Rasulullah pun bertanya, kenapa kamu hidup sendirian? Wanita pun cerita dia kematian isteri. Lepas tu Rasulullah pun mengarahkan wanita tu tengok pandangan kat ujung penjuru masjid tu. Ada seorang lelaki duduk menyendiri kat situ. Dia pun pergilah dekat lelaki tu. Lelaki tu penjahat tu lah. Dia pun tanya, adakah kamu sudah beristeri? Dia pun jawab kepada Rasulullah. Dia kata isteri dia pun telah meninggalkan dunia. Lepas tu Rasulullah pun menawarkan janda tu dekat lelaki tu. Lelaki tu terdiam. Diorang masing-masing rasa malu. Rasulullah pun mengikatkan hubungan janda dan penjahat tu sebagai suami isteri yang sah. Waktu tu lelaki tu menangis terisak-isak. Kemudian dia cerita kat Rasulullah SAW peristiwa yang sebenarnya, bahawa dia lah pencuri waktu malam tu. Ketika dia keluar pada masjid, dia diiringi dengan wanita itu sebagai isterinya. Dia jalan ke rumah yang tempat dia pencuri malam tu. Bila dia masuk rumah tu, dia tengok makanan yang semalam tu seperti semalam juga, enak, sedap. Tapi dia rasa berbeza sekarang sebab makanan tu sudah tak jadi haram lagi, dia jadi halal. Dia tak ragu-ragu lah nak makan apa yang dia nampak tu. Macam wang emas, perhiasan yang dicuri tu dah jadi milik dia. Bahkan dia boleh guna untuk berniaga tanpa rasa sedikit haram pun. Perempuan yang cantik yang dia hampir nodai tu dah betul-betul jadi isteri, dah sah dan halal bagi dia berkat kemampuan dia menahan nafsu syaitan malam tu. Lelaki tu berbisik pada diri sendiri pada malam tu. Dia kata, benarlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan haram, maka ia akan perolehinya ketika ia sudah menjadi halal. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.